Hai, saya Dr. Maliki. Jangan lupa ikuti video-video saya dan jangan lupa like and subscribe. Jom layan. Baik, yang pertama saya nak bercakap pasal aplikasi TikTok. Untuk semua orang yang tahu bahawa aplikasi TikTok merupakan satu aplikasi yang telah diperkenalkan oleh negara China. Hebatnya TikTok ni sampai tahap Amerika Syarikat cuba untuk masuk dan menguasai juga TikTok kerana ia memberi kesan yang besar kepada masyarakat. Adalah isu-isu dikatakan TikTok ni boleh mengumpul data-data peribadi, memecah masuk dalam kod-kod tertentu dan sebagainya. Tapi apa yang saya nak beritahu hari ini, bagaimana TikTok ini juga telah nampaknya mempengaruhi kumpulan-kumpulan orang dewasa dan juga penjawat awam di Malaysia. Sampai sekarang netizen ada kata banyak penjawat awam, polis berpakaian seragam, bomber pakaian seragam, doktor ataupun jururawat menari dalam TikTok. Adakah wajar atau tidak? Jadi dalam hal ini saya anggap satu platform untuk ekspresi masyarakat terhadap satu perkara. Cuma macam inilah. Sebagai penjawat awam sebenarnya mereka dah ada garis panduan. Antara garis panduan dia, mereka mesti menjaga imej organisasi. Jadi memang tak ada undang-undang yang katakan boleh TikTok atau tidak. Yang paling penting, individu yang nak buat konten dia kena tahu adakah konten atau kandungan yang dia hendak upload itu sesuai atau tidak dengan konteks dia sebagai seorang penjawat awam. Taklah kata mengapa cikgu boleh, polis tak boleh, tak timbul isu tu. Jadi kalau pihak polis, jabatan polis dah anggap bahawa semua polis tak boleh keluar dalam TikTok, itu hak dia sebab mereka terikat dengan peraturan-peraturan perkhidmatan. Dalam hal pendidikan, cikgu, saya cenderung untuk katakan janganlah buat halangan terhadap cikgu. Kerana cikgu juga boleh gunakan TikTok dengan cara baik untuk membuat persembahan-persembahan yang anak murid boleh ikut. Dengan zaman sekarang ni kan, pandemik ni, guru kena kreatif. Kita nak guru kreatif tapi kita nak sekat, tak boleh lah. Cuma guru pun kena faham, kalau niat dia betul untuk mengajar, dia tentu akan buat konten yang betul, sudut bahagian tubuh ataupun bahasa badan yang sesuai. Jadi kalau orang yang nak buat macam ala-ala porno kan, tentu dia akan fokus kat mana? Bahagian dada, punggung. Aduh, nak cakap pun malu. Tapi ini berlaku. Jadi kalau dia nak buat untuk pembelajaran, tapi tak payahlah dia gunakan yang pelik-pelik, dia zoom lebih-lebih sampai kan ada elemen-elemen yang merangsang. Jadi salahlah tu. Jadi dalam hal ni tidaklah perlu ada undang-undang khas yang mengawal TikTok kerana ia sama juga yang lain. Dia umpama macam pisau. Pisau ni boleh guna untuk kupas bawang, boleh untuk kupas buah, tapi boleh juga digunakan untuk membunuh jiran serumah kita. Baik, kalau tadi cakap pasal TikTok, benda yang nampak moden. Ada satu benda yang wujud sejak dahulu tapi masih wujud dalam zaman moden, iaitu fenomena sihir. Kita dah sampai abad ke-21, babe. Aduh, dah ada kereta nak terbang, tapi rupanya ada benda terbang. Iaitu sihir, santau, santet dan sebagainya. Ini masih wujud, bang. Wahai Imam, tolong standby. Ya, bayangkan ini satu benda yang wujud, kita rasa tak seronok. Tak kiralah artis, keluarga cerai-berai, pergi hospital kata sihat, tapi jumpa macam-macam rambut dengan darah bergumpal dalam muntah dia. Ini nampak macam main-main, tapi dalam perkongsian netizen, dalam penulisan, ada banyak kejadian yang berlaku. Sampai satu tahap telah ada kajian di Universiti Malaysia Pahang yang mengatakan bahawa perkara ini serius. Kerana apa? Ia bukan saja pasal akidah, tapi melibatkan nyawa. Ada yang meninggal dan sebagainya. Jadi saya fikir telah sampai tahapnya untuk kerajaan khususnya lah menerima kewujudan sihir sebagai salah satu fenomena yang real, dan kita harus memikirkan bagaimana cara untuk kita mengawal dan memberi keadilan kepada rakyat, khususnya mereka yang menjadi bangsa. Menurut kajian di Universiti Malaysia Pahang, dia kata sebenarnya boleh, walaupun ia nampak macam susah nak digambarkan dari segi pembuktian, nak cari pesalah tu, nak sabitkan dalam undang-undang. Dia kata boleh kalau kita gabungkan 4 kepakaran utama ni dalam membentuk undang-undang kawalan terhadap sihir. Iaitu yang pertama, perubatan moden. Sebab dia ada kaitan dengan tahap kesihatan orang tu. Daripada dia sihat, tiba-tiba dia jatuh sakit tapi punca tak ada, keadaan darah okey, jantung okey. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, psikiatrik. Sebab mungkin dia dari segi perubatan dia nampak sihat, tapi dari segi psikiatrik, perasaan dia menangis malam-malam, dia meraung tak pasal-pasal. Jadi kalau kita boleh letakkan seseorang tu di bawah kategori mental health dan sebagainya, tentulah psikiatrik ada alat ukur bagaimana nak mengukurnya. Yang ketiga, dia kata perubatan Islam. Jadi perubatan Islam ini memang telah diterima dalam masyarakat kita kerana ada bidang kajian perubatan alternatif dipanggil. Memang digunakan.
Jadi perubatan Islam ini adalah parameter dia. Bagaimana yang dikatakan ilmu putih, ilmu hitam kan ada kat situ. Jadi pakar ada kat situ, dia boleh tahu. Oh ni salah. Nampak ada sebut Sayyidina Ali, ada sebut Nabi Muhammad tapi hujung ada mandrem sikit-sikit. Tentu dia boleh kata, ini salah ni bang. Lain macam abang mantra lain macam ni. Yalah bulanku je. Jadi dia boleh tentukan. Yang keempat ialah forensik. Dia kata forensik ni boleh digunakan untuk menilai, contohnya alat-alat yang dia ambil. Contohnya lah rambut siapa? Tanah kubur mana dia korek? Atau dia menggunakan bahan asing. Macam mana tiba-tiba paku boleh ada dalam badan? Kalau ikut pemata kasar ataupun munasabah. Tak munasabah, tapi memang berlaku. Jadi hal-hal ini, saya fikir kita perlu ada satu kawalan. Dan kalau nak katakan Malaysia tak ada undang-undang dan mana-mana negara tak ada, tak juga. Kerana di negara Brunei Darussalam dah ada enactment ataupun undang-undang yang dimasukkan di bawah undang-undang syariah. Hal ini saya perlu katakan begini kerana apa? Dunia makin moden, kehidupan makin kompleks, hati manusia semakin tak dapat nak dijangka. Ada yang melangkah daripada kewajaran, dia buat tindakan-tindakan yang tak sepatutnya. Memang sihir memang wujud dalam negara kita. Itu kita. Saya nak menyentuh tentang seorang tokoh dari Indonesia yang disebut sebagai Pak Zaim Saidi. Pak Zaim Saidi ni umur dia baru 59 tahun. Seorang yang dikatakan pakar dari segi pentadbiran dan ekonomi. Apa yang berlaku pada Pak Zaim ni, dia sekarang telah ditahan oleh pihak pemerintah Indonesia kerana dikatakan telah melaksanakan satu aktiviti ekonomi tanpa menggunakan wang yang disahkan oleh kerajaan Indonesia, iaitu rupiah. Pak Zaim ni terkenal sebagai seorang yang membuka satu perusahaan dipanggil Pasar Muamalah. Kerana apa? Pak Zaim beranggapan bahawa rakyat perlu dibenarkan menjalankan apa saja aktiviti ekonomi mengikut kaedah yang dia mahukan. Sebab tu dia menggalakkan sistem pertukaran barang ataupun sistem barter. Malah Pak Zaim selalu bercakap tentang zaman dahulu, dinar emas sepatutnya dijadikan satu sistem currency atau kewangan yang digunakan pada masa ini kerana emas mempunyai satu nilai yang lebih stabil. Antara kritik Pak Zaim ni di seluruh dunia, dia bercakap, dia menulis dan dia berkongsi pandangan dia. Dia kata sistem kewangan yang ada sekarang ni tidak bersifat adil kerana dia dikawal oleh satu kelompok pemodal ataupun kapitalis yang akhirnya tidak memberikan keadilan sosial kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di bawah. Untuk makluman semua Pak Zaim ni adalah seorang lulusan pertanian di APB ataupun Institut Pertanian Bogor. Jadi beliau seorang yang sangat rapat dengan isu-isu berkaitan petani, kemanusiaan. Jadi bila dia lama-kelamaan berdasarkan pengalaman dia rasakan bahawa sistem kewangan di dunia ni perlu diubah. Jadi dia banyak buat kritik dan dia nakkan satu transformasi. Dia nakkan satu order baru dalam pengurusan kewangan. Jangan lagi terikat dengan dolar, jangan terikat lagi dengan pound, jangan terikat dengan renminbi, terikat dengan satu naik turun nilai kewangan yang akhirnya menyusahkan orang yang mempunyai resources, khususnya petani yang berusaha membanting tulang. Dia kata tak apa, kita bisnes ni tak payah nak ikut peraturan yang terlalu rigid. Siapa nak tukar barang, dia rasa dia redha, halal. Dia kata itulah konsep pasar muamalah yang memberi ruang kepada ramai orang. Jadi lama-kelamaan bisnes ataupun idea Pak Zaim ni diterima dan ramai orang terlibat. Lama-kelamaan pemerintah Indonesia berasakan mungkin bahawa ia menyalahi peraturan kerana ia tidak menggunakan currency yang diabsahkan di negara itu. Tapi persoalannya, timbul pandangan-pandangan lain yang menyokong pandangan Pak Zaim. Dia kata kalau Pak Zaim ini kena tangkap kerana menggunakan currency yang bukan diabsahkan oleh Indonesia iaitu rupiah, bagaimana pula dengan multinational company ataupun pemodal-pemodal lain yang membuat pertukaran barang antara barang-barang resources, contohnya arang batu di Indonesia dengan pound, dengan dolar. Malah dikata zaman sekarang ada orang menggunakan cryptocurrency seperti Bitcoin. Jadi adakah orang seperti Pak Zaim kerana dia membawa balik nilai dinar maka dia diambil tindakan? Maka tak sama pula sistem cryptocurrency yang sekarang mendapat dukungan dan juga sokongan daripada pelbagai orang. Ini persoalan yang telah ditimbulkan oleh ramai netizen. Jadi apa yang saya nak bawakan ialah sesungguhnya ada sesuatu yang mungkin suatu masa dahulu itulah dia normalnya, sekarang dah mula berubah. Saya suka bawakan kisah ini kerana saya respect dengan kumpulan atau individu orang yang berani membawakan satu kaedah-kaedah baru kerana dunia kita ini bukanlah satu jalur saja, tapi kita ada banyak jalur. Jalur pelangi. Saya bukan penyokong pelangi tau. Saya nak beritahu pelangi yang cantik itu ada banyak warna. Itu maksud saya. Jangan terperangkap ke Maliki. Saya nak beritahu bahawa dunia ini bukan hitam dan putih. Jadi kalau kata orang, kalau currency itu dolar je kita ikut, tak boleh. Saya setuju bahawa masyarakat perlu diberi kelonggaran untuk menentukan masa depan dia mengikut kaedah yang dia mahukan. Itu yang saya maksudkan.
Jadi kepada Pak Zaim, saya anggap itu perjuangan dia. Kita ucap selamat maju jaya lah. Tapi menarik isu ini untuk dikupas. Terima kasih atas minat dan masa anda bersama saya. InsyaAllah kita bertemu lagi dan jangan lupa share, subscribe dan like siaran saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.